Datuk Yang Bertuah, ini adalah sangat mustahak memandangkan tiap-tiap kali kita dengar ramai di antara pekerja-pekerja yang disingkirkan atau telah menghilang kerja, tetapi tidak ada, mereka dalam situasi daif, mereka tidak ada wang langsung dan mereka perlu pertolongan, dan sektor yang dapat menolong mereka tak perlu kerajaan. Kalau kita ada satu retrenchment fund untuk mereka, dan ini senang sahaja seperti yang dicadangkan oleh MTUC, saya rasa itu adalah yang baik, di mana setiap pekerja memberi ada potongan gaji dari mereka RM1 satu bulan, dan majikan RM1, dikatakan setiap bulan boleh kutip lebih kurang 20 juta, lebih dari 20 juta ringgit. Bayangkan untuk 1 tahun ia akan menjadi 240 juta ringgit, dan dalam 10 tahun lebih kurang 2-3 bilion. Ini ada wang-wang yang dikutip ini, walaupun sedikit dari setiap pekerja dan sedikit dari majikan, ia akan menolong mengatasi masalah rumit yang dihadapi oleh pekerja-pekerja bila mereka menghilang atau hilang kerja. Dan ini bukan satu perkara yang baru. Kalau kita tengok di beberapa negara, ini ada sedia ada. Ini menjadi satu safety net kepada pekerja-pekerja. Kenapa perkara itu tidak dapat diimplementasikan di negara kita? Itu adalah soalan-soalan yang mustahak, yang perlu diambil perhatian dan tindakan. Datuk Yang Bertuah, selain dari itu, Perdana Menteri telah memperkenalkan bahawa program Permata, dan beliau telah mengatakan bahawa lebih kurang pada masa ini lebih kurang 457 pusat asuhan telah pun ada, dan lebih kurang 17,000 lebih kanak-kanak kita telah mendapat macam pertolongan dari Permata, dan ini adalah bagus. Tetapi dalam mengagihkan 100 juta ringgit ini, saya nak tahu apakah asas dan siapakah akan mendapat manfaat tersebut. Walaupun kalau kita baca budget proposal dari Perdana Menteri, kita nampak yang pertama ia akan untuk latihan tenaga pendidik di semua taman-taman asuhan kanak-kanak. Kedua, Permata seni melibatkan latihan pelajar yang pintar. Nombor 3, Permata pintar, dan untuk Universiti Kebangsaan Malaysia bekerjasama dengan University of Johns Hopkins Amerika, dan keempat Permata Insan dan sebagainya yang akan dikendalikan oleh Universiti Sains Islam. Tetapi Datuk Yang Bertuah, soalan yang saya nak tanya adalah siapakah yang akan mengendalikan perkara ini? Walaupun dikatakan dalam budget proposal adalah bahawa Kementerian Penerangan Kebudayaan dan Komunikasi, akan tetapi baru-baru ini kita baca di surat khabar kerap kali wang-wang disalurkan oleh isteri kepada Perdana Menteri Datin Rosmah, yang kerap kali terlibat dalam perkara ini. Dan soalan saya yang khusus adalah, adakah ini satu kementerian isteri Perdana Menteri akan mengendalikan perkara ini, atau atas nama kementerian, tetapi sebenarnya isteri Perdana Menteri yang telah diberi full power untuk mengendalikan 100 juta ini, dan untuk mendapat dalam One Malaysia. Soalan-soalan ini kerap kali dibangkitkan oleh orang ramai kerana ini diketahui oleh mereka bahawa isteri Perdana Menteri lah yang memberi wang-wang ini kepada orang ramai, itu bukan menteri yang terlibat. Datuk Yang Bertuah, selain dari itu, dalam polisi atau dalam apa yang dikatakan Satu Malaysia, saya nak tanya kerajaan, terutamanya Perdana Menteri, adakah ini satu yang setakat bibir sahaja? One Malaysia, adakah kerajaan serius? Adakah kerajaan ini satu retorik speech sahaja? Kerana kalau kita tengok One Malaysia, ada ahli parlimen Barisan Nasional pun tak faham. Baru-baru ini Yang Berhormat Ledang telah mengatakan bahawa One Malaysia bermakna kita akan adakan satu sistem sekolah yang sama untuk semua kanak-kanak kita di negara ini. Lepas tu Timbalan Perdana Menteri itu pun bersetuju pada pandangan tersebut dan mengatakan bahawa Razak Report tahun 1953 adalah berkaitan, dan itu juga patut diambil kira.
Akan tetapi kita semua tahu bahawa hak untuk mempelajari bahasa ibunda adalah hak kita dan bukan ditentukan oleh kerajaan dan tidak boleh sesiapa dipaksa. Dan semalam dulu Perdana Menteri telah mengatakan bahawa dia tidak akan paksa. Itu adalah kebijaksanaan masyarakat di negara ini untuk membuat keputusan. Tetapi Dato' Yang Dipertua, lebih baik kita visit balik. Saya tak cukup masa. Sekolah je. I will debate with you in the open, not here. Saya tak cukup masa. Perdana Menteri telah mengatakan bahawa tidak ada paksaan dan ini adalah satu yang betul. Tetapi yang lebih mustahil adalah kita perlu revisit kepada Akta Pelajaran 1963, di mana walaupun tidak ada perkataan-perkataan sedemikian, oleh kerana situasi yang sangat kronik di mana ahli parlimen sendiri tidak faham satu Malaysia, tidak faham apakah niat Kementerian Pelajaran, apakah niat Perdana Menteri, maka saya syorkan bahawa satu rang undang-undang dibawa ke Dewan Rakyat, di mana dengan terus terang menerangkan bahawa semua sekolah-sekolah Cina dan Tamil dan sekolah-sekolah lain, sekolah-sekolah ibunda dibenarkan wujud di negara ini sehingga mereka sendiri tidak inginkan sedemikian. Itu akan menyelesaikan perkara ini kerana